Ada orang mesej rupuk pula ganggu sungguh lah. Okey, so kita masuk bahagian yang seterusnya iaitu faktor yang mempengaruhi hasil elektrolisis dalam larutan aqueous. Dalam larutan aqueous. Okey, boleh dengar ke? Boleh dengar cikgu ke? Boleh Okey, so kita tengok faktor yang mempengaruhi elektrolisis dalam larutan aqueous. Jadi elektrolisis yang juga berlaku, kita tengok kat sini, elektrolisis juga berlaku apabila arus elektrik dialirkan melalui suatu larutan aqueous. Di dalam larutan aqueous, selain ion daripada zat terlarut, ion hidrogen dan ion hidroksida daripada penceraian separa air turut hadir. Bagaimanakah kita menentukan jenis ion yang dinyahcaskan pada anod dan katod? Okey, terdapat 3 faktor yang mempengaruhi pemilihan. Okey, cikgu ambil contoh tadi kan. Ingat tak contoh mula-mula tadi? Iaitu dia bagi larutan natrium klorida. Okey, natrium klorida ni kita ada ion Na+, kita ada ion Cl-. Bila dikata larutan, maka kita ada ion H+, kita ada ion OH-. Macam mana H+ dengan OH- terbentuk? Iaitu melalui penceraian separa air. Okey, jadi dengan kata lain, kita punya cation yang hadir dalam larutan adalah Na+ dengan H+. Manakala anion yang hadir dalam larutan, kita ada Cl- dengan OH-. Maknanya kat sini, bila yang kita belajar tadi iaitu cation ini akan bergerak ke mana? Dia akan pergi ke katod kan? Okey. Manakala anion ni akan pergi ke mana? Akan pergi ke anod. Okey. Jadi dekat katod bila dua-dua pergi, yang ni pun pergi, yang ni pun pergi, siapa yang dipilih untuk dinyahcaskan? Anion pula, klorida pun pergi, hidroksida pun pergi, maka dekat anod siapa yang dipilih untuk dinyahcaskan? Okey, sebab itulah bila kita tak tahu yang mana akan dipilih untuk dinyahcaskan, maka kita ada faktor yang mempengaruhi hasil elektrolisis, di mana kita ada 3 faktor yang mempengaruhi pemilihan ion untuk dinyahcaskan pada elektrod. Okey, bagi elektrolisis larutan aqueous, iaitu yang pertama dia kata nilai inot. Okey, jadual tu kena ada. Jadual keupayaan elektrod piawai tu kena ada. Kena ada dekat tepi. Cikgu ayat dah kena ada kat tepi. Kalau tidak nanti susah nak faham bila cikgu nak cerita nanti. Yang kedua, kepekatan larutan. Yang ketiga, jenis elektrod yang digunakan. Kalau kita tengok tadi, kita guna elektrod kupra, elektrod karbon. Kalau kita guna elektrod kupra, macam mana pula? Okey, so hari ni cikgu hanya nak bincang satu saja, iaitu berkenaan dengan nilai inot. Okey, nilai inot. So kita tengok contoh. Okey, contoh. So kat sini dia kata, okey. So faktor pemilihan ion dinyahcaskan, so kita tengok satu-satu ni. Okey, nilai inot dekat anod, anion. Okey, anion dengan inot yang lebih negatif. Ni benda yang kita kena tahu lah ya. Benda yang awak kena tahu. Okay. Benda yang awak kena tahu kat sini apa dia, iaitu anion dengan nilai inot. Anion akan pergi ke anod kan, dengan nilai inot lebih negatif atau kurang positif dalam siri keupayaan elektrod piawai lebih mudah untuk dinyahcaskan. Cation pula dengan nilai inot yang lebih positif atau kurang negatif, okey, lebih mudah untuk dinyahcaskan. Nanti kita tengok satu-satu. Manakala kepekatan elektrolit pula, faktor ini hanya dipertimbangkan untuk pemilihan ion anod sekiranya larutan aqueous tersebut adalah ion halida. Sekarang awak tengok perkataan ion halida. Ion halida ni apa dia? Halida ni itu rujuk kepada halogen. Halogen ni duduk mana?
Halogen ni unsur kumpulan 17. Kumpulan 17. Apa dia unsur kumpulan 17? Kita ada fluorin, kita ada klorin, kita ada bromin, kita ada iodin. Maknanya ion halida ni maknanya ion klorida, ion bromida, ion ion iodida. Hak ni dok. Okay, sebab apa? Sebab dia sangat reaktif, maka kita tak sesuai lah untuk menggunakannya. Jadi kita ambil daripada klorida saja. Kita panggil ini adalah ion halida. Ion halida yang mempunyai kepekatan yang lebih tinggi dalam elektrolit akan dinyahcaskan pada anod walaupun nilai inot ion halida lebih positif. Okey, tu kena ingat. Okey. Pada katod pula, cation, okey, yang lebih positif bla 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 bla, nampak tak dia supeng hak ni. Okey. Kemudian kita tengok jenis elektrod pula, anod. Faktor ini akan dipertimbangkan untuk elektroaktif, contohnya kuprum atau argentum. Tiada anion yang dinyahcas. Okey. Tiada anion akan dinyahcas. Okey. Atom ion pada anod membebaskan elektron bagi membentuk ion logam. Maknanya tiada ion, maknanya anion tu pergi sajalah. Okey, pergi sajalah. Okey, dia tidak dipilih pun. Itu maknanya tiada ion yang dinyahcaskan. Cation dengan inot bla 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 bla, super. Okey, boleh. Okey, jadi conclusion kita boleh buat kat sini adalah anod saja. Cuba tengok, anod saja berubah. Okey, anod, nampak tak? Kat sini anod, kat sini anod. Dengan kata lain, anod saja berubah. Okey, kalau faktor inot, anod macam ni. Kalau faktor kepekatan yang dipilih adalah yang lebih pekat. Kalau faktor jenis elektron anod pula, atom logam tu akan membebaskan elektron. Tetapi dekat katod, okay, faktor inot ke, faktor kepekatan ke, faktor jenis elektron ke, dekat dekat katod sama saja, iaitu yang dipilih mengikut nilai inot yang lebih positif ataupun kurang negatif. Okey. Satu eksperimen faktor yang mempengaruhi elektrolisis larutan aqueous. So kita tengok contoh dibagi larutan kuprum 2 sulfat, larutan kuprum 2 sulfat dengan larutan asid sulfurik. Okey, so eksperimen ini ni contoh, boleh baca sendirilah. So kita tengok macam mana kita tengok proses yang berlaku ni. Okey, so kita tengok. Katakanlah kita ada larutan kuprum 2 sulfat. So kita nak tahu anod katod dulu ni. So kita tengok kat sini panjang positif, pendek negatif, positif pada bateri, positif pada elektrod, negatif pada bateri, negatif pada elektrod. Okey, negatif pada elektrod ini adalah katod, positif pada elektrod ini adalah anod, manakala negatif pada sel bateri ini adalah anod. Okey, sini pula adalah katod. Kenapa cikgu kata anod katod? Sebab kita tahu anod tempat donate elektron, anod tempat berlakunya proses pengoksidaan. Okey. Jadi seterusnya bila kita tengok kuprum 2 sulfat kita anggap dia cair lah. Sebab kalau faktor kepekatan ia adalah halida. Okey, so kita anggap dia cair. Jadi faktornya adalah faktor inot. Jadi bila faktor inot, maka step seterusnya kita senaraikan ion-ion yang bergerak bebas dalam larutan. So kita ada kat sini Cu2+, kita ada SO4 2-, kita ada H+, kita ada OH-. Okey. Semasa proses elektrolisis, ion yang bercharge positif ni akan tertarik ke katod. Okey. Ion yang bercharge negatif ini akan tertarik ke anod. Okey. Jadi siapa yang dipilih? Okey, kita pun tengok inot. Okey, semua tengok inot, kita nak tengok. Okey. Jadi kita pun tengoklah. Kita kata kalau kita nak buat dekat katod dulu kita nak tengok kat katod dulu. Okey, kita pun tengok Cu2+, okey, plus 2 elektron. Okey. Jadi Cu. Cuba tengok dalam jadual tu, inot dia berapa? Inotnya adalah sama dengan positif 0 point berapa? Cuba tengok. 0 point berapa tu? See you ke cikgu? Cu cikgu tulis tu.
Positif 0.34. 0.34. Orang lain senyap ni ada ke tak ni? Okey, lepas tu cuba tengok H plus pula. Okey, H plus E. Okey, jadi H2. Jadi H2. Okey, so kita tengok kat sini ni dua positif berapa? Inut dia berapa? Inut dia sama dengan 0.00 V. Okey. So kita tengok. Okey. Kita tahu kan yang lebih positif itu, yang lebih positif itu dia akan apa dia? Dia akan terima elektron kan? Yang lebih positif itu akan terima elektron. Dan kita tahu apa dia? Katok ni, kita tahu katok. Katok ni tempat terima elektron. Okey, katok ni tempat terima elektron. Okey. Jadi kalau kita tengok nilai ni dia lebih positif. Lebih positif ni maknanya lebih cenderung untuk mengalami tindak balas penurunan. Jadi maknanya dekat ketok ni, okey, siapa yang dipilih untuk dinyacaskan hak ni? Okey, kenapa? Sebab inuknya lebih positif. Okey, inuknya lebih positif. Okay, ingat ni? Okey, kemudian kita tengok dekat anod pula. Dekat anod. Okey, dua-dua pergi. Siapa yang dipilih? Kita pun tengok. Tengok. Okey, kita punya okey. Cuba tengok ni kita ada S2O3 ni. Nampak tak dalam tu? Okey, tambah 2E dapat 2 SO4 2 minus. Okey, inuk dia adalah sama dengan positif 2.01. Tengok belakang ke tak tu? Okey, Ya, cikgu. tengok belakang ke tak? Lepas tu OH minus pula. Pasal tak kita ada O2 plus 2H2O. Okey, plus 4E hasilkan 4 OH minus. Inuk dia kat sini adalah sama dengan positif 0.40 volt. Okay. Kita tengok kat sini. Boleh? Okay. Jadi sini kalau kita tengok antara dua ni, okay, dua ni hok mana dipilih? Okay. Hok lebih negatif. Okay. Anod pun itu. Anod ni tempat apa dia? Tempat lepas elektron. Tempat lepas elektron. Jadi kalau hok lebih positif ni sebenarnya dia adalah nak terima. Dia nak terima. Okey. Sorry. Okey. Okey, dia nak terima. Okey. Lebih positif dia nak terima. Ni kalau kita tengok hok ni dengan hok ni, hok mana lebih positif? Hok ni. Dia nak terima. Boleh tak? Okey. Tetapi anod tempat lepas elektron. Okey. Jadi bila hok ni lebih nak terima, hok ni akan lepas. Sebab apa? Sebab dia kurang positif. Okey. Kita panggil kurang positif. Bila kurang positif, dia akan terima. Okey. Boleh? Sorry. Bila kurang positif, dia akan lepas. Okay, dia akan lepas. Maka persamaan dekat anod ni dia akan jadi bila dia kurang positif ni dia akan lepas. Dia akan lepas. Okey. Yang lebih positif dia akan terima. Okey. Jadi apa yang berlaku dekat sini, maka persamaan akan jadi 4 OH minus menghasilkan O2 plus 2H2O plus 4E. Gitu. Jadi kat sini kita akan nampak lah. Dekat anod ni kita akan nampak gelembung gas tidak berwarna terbebas. Itu gas itu adalah gas oksigen. Okey, manakala dekat elektro karbon kita nampak kuprum, maka kita akan nampak elektro karbon ni akan menebal. Kenapa menebal? Sebab kuprum tu terbentuk pada elektro karbon. Okey, itu yang berlaku. Boleh faham ke? Boleh faham ke? Ha? Boleh faham ke? Senyap sunyi ni? Ha? Boleh ikut ke? Boleh, cikgu. Boleh. 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 Okey. Kita tengok contoh yang kedua. Contoh yang kedua. Tadi kan eksperimen tadi kan kita guna asid sulfurik kan? So, kita ambil contoh kat sini kita guna H2SO4 kan? Asid. Okey.
kita guna 1.001 mol per dm padu. Okay. Jadi di sini kita pun buatlah sama macam tadi. Step pertama tengok dulu. Panjang positif, pendek negatif, positif dekat bateri, positif pada elektrod, negatif dekat bateri, negatif pada elektrod. So kat sini kathod, kat sini anode, sini anode, sini kathod. Kemudian kita senaraikan ion-ion yang bergerak bebas. So kita ada H+, ada SO42-, ada OH-. Okay. Kemudian apa yang berlaku kat sini? So, ion yang bercharge negatif akan tertarik ke kathod. Ion yang bercharge positif akan tertarik ke anode. Okey. Jadi bila H+ saja yang pergi dekat kathod, ada pilihan? Tak ada. Okey. So sebenarnya apa yang berlaku kat sini dekat kathod? Okey, kat kathod masih ion hidrogen lah yang dipilih kathod. Kathod oleh kerana tak ada pilihan, maka hidrogen yang dipilih lah untuk dinyacaskan. So hasilnya apa dia? H2. Okay, balance tak dua. Plus juga. Plus apa? Plus E. Okay, kalau H ni ada 2, maka nak suruh balance H2 tak 2 tepat. 2 maknanya 2. Okay, boleh jadi bila kita tengok gas hidrogen terbentuk pada kathod, di kathod kita akan nampak gelembung gas tidak berwarna terbebas dan gas itu adalah gas hidrogen. Kalau nak uji gas hidrogen, kita guna kayu uji menyala. Letakkan kayu uji menyala ke mulut tabung uji, bunyi pop terhasil. Okay, kalau nak uji kita ambil tabung uji tu, air dah turun dah. Bila gas hidrogen terhasil, muka gas hidrogen akan naik ke atas, dia akan tolak air tu keluar. So bila semua air dalam tabung uji tu dah habis, maka kita angkat, kita uji dengan kayu uji menyala. Nak tahu gas hidrogen akan bunyi pop. So bila bunyi pop, confirm bahawasanya gas yang terbebas itu adalah gas hidrogen. Sekarang kita pergi kepada sulfat dengan hidroksida. Siapa yang dipilih? Tadi kita buat dah ke sini kan. Siapa dipilih? Dia tengok inok dia. Inok dia. Yang mana lebih positif? Ia yang akan melepaskan elektron. Ia akan melepaskan elektron. Tetapi inok ni tempat yang lebih positif dia akan terima elektron. Tempat anode ni adalah tempat lepas elektron. Maka oleh kerana positif ni lebih cenderung untuk terima, maka yang kurang positif ni akan lepaskan elektron. Maka dekat sini, dekat anode ni, antara ni dengan ni, maka yang dipilih adalah OH-. Maka apa yang berlaku dekat anode? Anode, OH- yang dipilih kerana anode-nya kurang positif. Jadi hasilnya adalah H2O plus O2 plus E. Jadi balance letak 2. 4. Okey. Jadi kat sini pun gelembung gas juga terbebas kat sini. Gas apa tu? Gas oksigen. Macam mana tahu gas oksigen terbentuk pada anode? Sebab kita buat ujian. Maka gas tu bila kita bila air dah turun semua, dah turun semua dari air, kita pun angkat. Angkat tabung uji ni, kita masukkan kayu uji berbara. So bila masukkan kayu uji berbara, maka ia menyala. Confirm lah bahawasanya gas yang terbentuk pada anode itu adalah gas oksigen. So kita boleh buatlah pemerhatian dekat anode dengan kathod juga inference. So kalau kita tengok yang kuprum tadi, anode ni apa dia kita nampak? Kita nampak gelembung gas kan? Jadi pecah pula. Ada warna ke? Tak ada. So gelembung gas tidak berwarna terbebas. Inference kita, gas adalah oksigen. Kathod kita nampak ke apa? Kathod kita nampak ke apa? Kathod tadi kuprum yang dipilih kan? Cuba tengok kathod tadi. Apa yang dipilih? Kuprum. So kita nampak apa bila kuprum dipilih? Kuprum warna apa? Warna perang. So
dekat ketok kat sini, kita boleh tulis apa dia kat sini? Pepejal perang. Perang terbentuk. Okey, bila kita kata pepejal perang terbentuk, maka inference ni apa dia? Okey, kuprum. Terbentuk ataupun pepejal perang adalah kuprum. Yang di dekat enok sama. Okey, sama. Cuma dekat ketok saja. Dekat ketok yang kita nampak kat sini adalah gelembung gas juga. Tidak berwarna, terbebas. So, inference kita gas adalah oksigen. Gas adalah oksigen. Okey. So, ada soalan ke nak tanya cikgu? Ada soalan ke nak tanya cikgu? Tak ada. Cikgu, So, tak ada ke? Tak ada So, kita tengok perbincangan ni. Nyatakan ion yang hadir dalam lautan. Ya? Ada nak tanya? Argument ni kena salin tak? Ada nak tanya? Cikgu. Kena buat lah ni. Ya, Okey. Okey. boleh. Eksperimen ni cikgu dah bincang dah ni. Cikgu dah bincang ni kena buat ni. Okey, sebagai nota awak. Cikgu tak itu dah ni. Cikgu tak suruh buat nota. Tapi ni kena buat ni. Ni kena buat. Okey, lepas pada tu. Okey, ni perbincangan dia. Okey, so kita bincang ni. Tak ada dah. Okey, so kita bincang So dia kata nyatakan ion yang hadir dalam larutan aqueous. Cikgu rasa tak ada masalah ni kan? Okey, tak ada masalah ni. So kita tengok bagi larutan, larutan kupron 2 dan asid namakan ion yang bergerak ke ketok ni tak ada masalah. Terredah kan? So kenal pasti ion yang dinyacaskan sebab tak ada masalah kan? Sebab tu sebab inok lah. Kalau inok lebih negatif, ia akan lepas elektron. Bila inok yang lebih positif, ia akan terima elektron. Okey. So, namakan hasil yang terbentuk, cikgu rasa tak ada masalah ni. Tulis dengan persamaan pun tak ada masalah. Cikgu bincang dah. Terang bagaimana hasil terbentuk pada ketok tu tak ada masalah. Kalau kita nak kata nak terang, katakanlah tulis dengan persamaan tu kita ada katakanlah tadi Cu2 plus, plus 2 elektron membentuk Cu. Kan? Cu. So, bila kita nak terang ni, kita royak lagu mana? Kita kata ion, kupron 2, Cu2 plus, menerima elektron membentuk atom Cu. Tu. Boleh kemudian hasil pada katot dengan anod. Kemudian tulis persamaan ion. So persamaan ion bagi elektrolisis. Persamaan ion bagi elektrolisis. Persamaan ion kita belajar dah minggu lepas kan. Katakanlah kita ada apa dia? Kita ada OH minus ni, 4 OH minus menghasilkan 2H2O plus O2 plus 4E. Contohnya dia bergabung dengan Cu2 plus ni. Cu2 plus plus 2E membentuk Cu. Maka bila kita nak dapatkan persamaan ion, kita kena samakan dia tu. Kita kena capur dia. Capur dia tu dengan syarat kita boleh mati elektron. So elektron kat sini 4. Elektron kat sini 2. So kita kena daratnya 2 belaka supaya elektron jadi 4. Boleh. 2. Jadi bila kita darat dengan 2, maka kita dapat elektron dah sama 4. Sama-sama 4 kita pun mati. Jadi yang adanya kat sini 4 OH minus. Kanan sama-sama kanan tambah dengan 2 Cu2 plus. Kiri pula kita ada 2 H2O plus O2 plus 2 Cu. Plus 2 Cu. Ini kita panggil persamaan ion. Ini kita panggil persamaan ion. So, dia note tu. Ada soalan? Ada soalan nak tanya? Jelas ke tak yang cikgu terang tu? Cikgu nak berpisah kat Nizah. Cikgu tak nak pergi dalam. Cikgu rasa boleh tengok lah ni.
Boleh tengok dekat sini nanti. Okey, boleh tengok semua ni. Dia dah jelas dekat situ. Penjelasan tu dah ada dalam buku sebenarnya. Jadi, cumanya kita nak buat apa dia? Okey, kita nak buat laporan saja. Laporan kepada eksperimen. So, habis dah tu. Okey. Jadi, maknanya kat sini, apa yang perlu awak buat kat sini adalah, okey, ni report ni kena buat. Report ni kena buat. Faktor yang mempengaruhi. Okey, kemudian seterusnya cikgu nak awak juga buat report yang ni juga yang ni juga. Ni, yang ni juga. Jadi 2 report tu tanda sebagai homework kena buat. Okey, ni kena buat ni. Lepas tu, bicara belakang ni, kita dah bicara dah tadi semua sekali. Okey, kita dah bicara semua sekali, dalam buku pun dah ada ni. Lepas tu buat yang ni. Okey, kemudian Allah 3 buat yang ni. So, kalau ada masalah, boleh WhatsApp cikgu. Okey. Kalau tak ada masalah, minggu depan, hari Ahad, kita akan masuk bahagian baru pula. Jadi, boleh layarilah internet ni. Dia bagi laman web pun semua untuk awak tengok. Okey, so, kalau tak ada soal, tak ada masalah, cikgu nak berhenti setakat ni lah. Cikgu nak bagi peluang untuk awak siapkan kerja. Ada soalan nak tanya? Ni penjelasan pun dah ada kat sini. Nilai E0 bagi ion hidroksida kurang positif. Okey, berbanding E0 bagi ion sulfat. Oleh itu, ion hidroksida akan dinyahcaskan. Okey, boleh Okey. Ada soalan? Tak ada? Okey. Tak ada Tak ada. Pukul berapa dah ni? 9:30. Dah molek. So, kita berhenti setakat ni lah. Jangan lupa Okey, jangan lupa awak